ni masuk juga memang kita kena tangguh. Ustaz Zaki dah masuk, tapi saya tengah tunggu dia approve untuk jadi speaker. Saya dah hantar. Cuba Ustaz tengok balik dekat DM ataupun dia akan keluar macam iklan notification kat atas untuk tekan accept jadi speaker. Macam menunggu Ustaz Zaki. Ustaz Zaki klik yang mic tu, yang dekat bawah tu ada mic dekat phone Ustaz. Okey. Tes. Alhamdulillah. Dengar Oh. ke? Dengar. Okey, test lulus lah Ustaz, tapi tak dapat mumtaz lah. Okey, sekejap. Saya setting. Tadi ada masalah teknikal sikit. Ni kalau boleh Ustaz jangan guna loudspeaker Kalau boleh Ustaz guna earphone ataupun mikrofon lah untuk elakkan suara orang lain gema masuk balik dalam mikrofon phone Ustaz. Nanti dia jadi bergema. Sekarang? Sekarang okey setakat ni alhamdulillah. Okey, baik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey, jadi insya-Allah kita boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat malam kepada pendengar-pendengar sesi Era Ruang ataupun Twitter Spaces The Patriot Asia malam ni. Malam ni kita akan berbicara tentang syair cinta Maulana Jalaluddin Rumi. Maulana Jalaluddin Rumi ni satu sosok yang sangat dikenali lah dalam dunia Islam, terutamanya paling disanjung dan disayangi oleh warga Turki dan seluruh umat Islam secara keseluruhannya. Bahkan cukup banyak orang-orang barat sendiri mengagumi tulisan-tulisan Maulana Rumi. Jadi malam ni saya bersama dengan Ustaz Zaki yang banyak meneliti karya-karya Maulana Rumi untuk memperkenalkan kepada kita siapa Maulana Rumi dan apa yang berkaitan dengan syair-syair cinta. Sebab kita nak pastikan apa yang diklaim ataupun yang dikatakan daripada Maulana Rumi ni betul-betul daripada Maulana Rumi dan bukan orang kata cakap-cakap kosong yang orang petik nama letak nama Maulana Rumi seperti mana yang banyak berlaku. Jadi tanpa buang masa silakan Ustaz untuk untuk pengenalan ringkas siapa Maulana Jalaluddin Rumi. Silakan Ustaz. Saya terima kasih saudara Faiz. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah, demam. Alhamdulillah. Semoga syafakallah insya-Allah. Jadi pertamanya minta maaf kerana membuang masa tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan dimudahkan urusan selepas ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini insya-Allah kita akan memperkatakan tentang seorang sosok bernama Jalaluddin Rumi. Jadi gelarannya adalah Maulana dan Ar-Rumi. Nama sebenarnya adalah Jalaluddin Muhammad bin Muhammad Al-Balkhi. Jadi sebenarnya gelaran Ar-Rumi ini terbit beratus tahun setelah Rumi meninggal dunia. Asalnya dia digelar sebagai Al-Balkhi. Setelah Rumi meninggal dan Masnawi tersebar baru sebagai Ar-Rumi. Jadi satu masa seseorang bertanya kepada Jalaluddin Rumi, apa itu cinta? Rumi menjawab, jangan tanya tentang maknanya, kalau engkau menjadi seperti aku, maka engkau akan tahu. Jadi ilmu yang diajarkan oleh Rumi ini adalah ilmu rasa yang tidak dipelajari tetapi dirasai sendiri. Maulana Jalaluddin Rumi ini lahir pada tahun 1207 Masihi. Jadi pada setiap zaman, pada setiap abad, pada setiap dekad ada cabarannya. Jadi seperti mana cabaran kita
tahu zaman ni pandemik moden, COVID-19. Cabaran umat Islam Abbasiyah dan Tengah Tatar. Cabaran umat Islam Andalusia oleh Conquista. Manakala cabaran yang dihadapi oleh Maulana Jalaluddin Rumi dan bangsanya ketika itu adalah serangan tentera salib dan serangan Tatar. Kedua-dua sekali. Di mana Rumi ni pada akhir hayatnya hidup menetap di Anatolia. Di utara Anatolia, mereka berhadapan ancaman perang salib kelima. Rumi lahir pada tahun 1207, pertengahan di antara perang salib keempat dan perang salib kelima, dalam peralihan itu. Dan Rumi juga lahir 50 tahun, kira-kira 40 tahun atau 50 tahun sebelum jatuhnya Baghdad tangan Tatar. Tetapi walaupun di zaman itu adalah zaman yang penuh dengan cabaran, 92 tahun setelah Rumi lahir, maka bangkitlah satu kuasa baru yang memayungi 1/3 dunia menjadi payung kepada dunia Islam, yakni Khilafah Turki Uthmaniyah. Kita belajar semasa sejarah dulu, Khilafah Turki Uthmaniyah ini didirikan oleh Bani Seljuk. Bani Seljuk inilah yang dipimpin oleh Maulana Jalaluddin Rumi. Jadi saya percaya bahawa semangat Khilafah Turki Uthmaniyah itu sendiri dipimpin dengan semangat cinta. Kerana cinta itu adalah kekuatan, cinta membangkitkan semangat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Rumi ini keturunannya, kita tidak akan menghabiskan masa yang panjang tentang latar belakang. InsyaAllah saya akan mungkin perlu 5 minit tentang latar belakang. Kemudian kita ambil masa mungkin 15 minit ataupun 20 minit tentang syair dan maknanya. Kemudian kita beralih kepada 8 soalan yang lain. Jadi Rumi ini adalah, pendapat mengatakan dia adalah keturunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rumi dikenali sebagai seorang syair, syu'ara, Sultanul Ashikin. Tetapi tidak ramai yang tahu sebenarnya Rumi adalah fuqaha mazhab Hanafi. Dia juga digelar sebagai Al-Ghazali kedua di zamannya. Kenapa Al-Ghazali kedua? Kalau kita lihat silsilah ilmu, sanad keilmuan Jalaluddin Rumi, tarikat Maulawiyah itu sendiri, Sultan Walad mengambil tasawuf daripada Jalaluddin Rumi mengambil daripada Syams Tabrizi dan Syed Burhanuddin Tirmizi. Kemudian atas lagi Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali atas Ali Farmadi, atas dia lagi Sayyidina Ali dan atasnya lagi Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Jadi silsilah ilmu Rumi ini jelas. Jadi Rumi ini adalah daripada tradisi Islam. Bukan daripada tradisi luar, bukan daripada tradisi barat. Bukan juga agama lain selain daripada Islam. Jadi silsilah dia jelas. Ini adalah fuqaha mazhab Hanafi. Jadi keluarga Rumi ini asalnya adalah 3 minit dah ni. Saya cuba ringkaskan, keluarga Rumi ini asalnya daripada kota Balkh, Al-Balkhi. Itu berpindah di bawah ini, ketika itu di bawah kerajaan Khawarizm Shah. Kita tahu Khawarizm Shah adalah kerajaan yang mula-mula jatuh ketika serangan Tatar. Mereka terpaksa berpindah daripada satu kota ke kota, pergi berziarah ke Mekah, Madinah dan menziarahi Nisapur. Satu kota berdomen Nisapur. Di situ mereka berjumpa dengan Faraduddin Attar, penulis Matik At-Tayyar. Matik At-Tayyar. Sayalah namanya. Jadi di situ Fariduddin Attar, seorang sufi, melihat saja Rumi berjalan dengan ayahandanya Bahauddin Walad. Ayah Rumi pun seorang ulama, sultanul ulama, Bahauddin Walad. Melihat Rumi berjalan dengan ayahanda ni. Dia kata Bahauddin Walad, lihatlah samudera berjalan di samping lautan. Awal lagi, masa Rumi kecil lagi, Fariduddin Attar dia dah dapat agak dah. Rumi ni akan berkembang, membesar menjadi seorang yang hebat. Jadi sebelum mereka berpisah, sebelum Bahauddin Walad dan Fariduddin Attar berpisah, maka Fariduddin Attar berpesan kepada Bahauddin Walad, ayahandanya, kuharapkan anakmu kelak akan menyalakan api cinta yang membakar hati pecinta-pecinta Tuhan. Kemudian masa berlalu, Bahauddin Walad ini berpindah kepada kota yang lain. Akhirnya mereka menetap di kota Anatolia. Di kota Anatolia, Turki sekarang ni Turki, di bawah kekuasaan Sultan Alauddin Kaykubat. Jadi sebenarnya Rumi ini hampir-hampir menjadi waris kepada Kesultanan Bani Seljuk. Mungkin kalau betul benda itu jadi, kita mengenali Rumi sebagai Sultan Jalaluddin Rumi, bukan Maulana Jalaluddin Rumi. Kita
maksudnya diwarisi daripada Baharuddin Walad dan Jalaluddin Rumi. Sebab tu saya katakan bahawa Rumi ini memberi pengaruh yang besar ya kepada Khilafah Turki Utsmaniyah, di mana kebanyakan hampir semua sultan-sultan di dalam Turki Utsmaniyah itu mempunyai guru mursyid. Kalau Sultan Aladdin Qoyqobat itu gurunya adalah Baharuddin Walad, dan Rumi juga menjadi guru kepada sultan itu, kemudian sultan selepasnya. Kalau Omar Ghazi itu gurunya pula adalah Syekh Hadi Badi. Kemudian ramai lagi guru-guru. Kemudiannya kita lihat setelah kematian, setelah kemangkatan ayahandanya Baharuddin Walad, Rumi didatangi oleh seorang guru yang lain. Jadi Rumi ni memang dah faqih dah dikira sebagai alim. Ketika itu, tapi setelah ayahandanya meninggal, dia kehilangan seorang sumber ilmu. Jadi datanglah seorang lelaki, seorang guru bernama Syekh Burhanuddin Tirmizi. Syekh inilah yang menurunkan ilmu-ilmu kepada Jalaluddin Rumi dan memerintahkannya untuk menyambung pengajian di Syria. Kalau sekarang ini kita panggil sebagai Syria. Kalau dulu dikenali sebagai Syams. Jadi Rumi belajar 2 tahun di Aleppo dan 4 tahun di Damsyik. Di mana Rumi sudah menyempurnakan ilmu syariat dan kesemua tarikat, hakikat syariat makrifat Rumi sudah penuhi. Jadi ini sebenarnya adalah teguran kepada diri kita sendiri. Yang ingin berjalan di jalan makrifat, kita hendaklah memenuhi syariat terlebih dahulu. Kerana ini adalah sunnatullah. Kalau majzub, kalau Allah pilih terus dapat makrifat tu lain. Jadi kalau jalan kebiasaannya adalah meniti jalan syariat terlebih dahulu, baru mengenali makrifat seperti mana jalan di Rumi. Maknanya 6 tahun dah. 6 tahun Rumi di Syria, dan balik sahaja Rumi terus menjadi pengetua di madrasah ayahanda. Jadi kita fast forward kan, satu masa Rumi berjalan di Konya bersama dengan para murid. Bersama dengan muridnya, satu masa datang seorang lelaki dan dia bertanya kepada Jalaluddin Rumi. Buat masa ni jelas ya Ustaz Faiz? Tuan moderator? Jelas insya-Allah. Okay, saya teruskan ya tuan. Okey, baik. Jadi satu masa di Konya datang seorang lelaki dan bertanya kepada Jalaluddin Rumi. Siapakah yang lebih agung, Nabi Muhammad ataupun Abu Yazid Bustami? Jadi kata Jalaluddin Rumi, sudah tentulah Nabi Muhammad lebih agung. Kita tak nafikanlah. Buat apa soalan ni kan? Jadi kemudiannya lelaki itu bertanya lagi, jikalau Nabi Muhammad yang lebih agung, mengapa dia mengatakan aku beristighfar 70 kali setiap hari, sedangkan Abu Yazid Bustami mengatakan subhani subhani. Yang maknanya alangkah hebatnya kewujudanku, alangkah hebatnya aku. Jadi mendengarkan soalan yang sangat pelik ini, Maulana Jalaluddin terkejut. Dan ada beberapa riwayat mengatakan dia beberapa hari menyendiri untuk memikirkan jawapannya. Ada yang mengatakan dia terus jawab. Jadi apa jawapan Rumi? Kata Rumi, Nabi Muhammad SAW naik darjatnya pada setiap hari. Setiap kali darjatnya semakin tinggi, dia malu pada keadaan dirinya pada darjat sebelumnya yang lebih rendah. Dan kerana ini bagi dia istighfar memohon ampun. Sementara itu Abu Yazid Bustami telah terpesona pada darjat yang pertama, dia terus fana dan mengucapkan syatahat seperti itu. Kalau istilah-istilah sufi lah, boleh rujuk dalam Usul Syariah ataupun rujuk kepada guru yang mursyid. Kalau istilah-istilah tasawuf ni dia mendalam sebenarnya. Okay, baik. Jadi barulah mereka ini berkenalan. Rupa-rupanya lelaki inilah yang dipanggil sebagai Syams Tabrizi. Syams daripada Tabriz. Dan dia ini adalah guru mursyid kepada Jalaluddin Rumi. Tapi peliknya mereka ini, apabila kita membaca kisah-kisah mereka, kita tak dapat tahu mana satu guru, mana satu murid. Kerana mereka berdua adalah ibarat cermin antara satu sama lain. Banyaklah kisah-kisah bagaimana Syams Tabrizi ini mentarbiah Jalaluddin Rumi. Jadi satu masa Jalaluddin Rumi membaca buku. Dia kata dia membaca buku-buku Mutanabbi, syair-syair Mutanabbi. Jadi dia tanya, apa yang kau baca ni? Jawab Rumi, sesuatu yang kau tak faham. Kata Syams Tabrizi, kau dah baca semua kitab ni? Rumi pun jawablah, aku baca dia siang dan malam. Kemudian Syams minta buku tu, kitab yang Rumi tengah baca tu, dia letak kat kolam air. Kalau letak kolam air, kalau peminat buku, pecinta buku, menangis lah kan, buku yang kita sayang, letak dekat air, letak dekat dalam kolam air. Jadi Rumi ni pun nak menangis lah. Tetapi Syams Tabrizi lihat, ini dah sedar lah kot. Jadi dia ambil balik buku tadi yang diletakkan dalam kolam air tu, patutnya basah kan. Jadi bila dia ambil balik, buku itu tidak basah sedikit pun. Kertas itu tidak rosak sekalipun. Dia Rumi tanya, ini apa? Kata Syams Tabrizi, sesuatu yang engkau tidak faham.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saudara-saudari, ilmu mukasyafat, ilmu mukasyaf ini, makrifat ini bukanlah dipelajari dari buku-buku, kitab-kitab. Buku-buku dan kitab-kitab hanya menjelaskan istilah-istilahnya, hanya memberikan pemahaman kepada akal kita. Tetapi untuk mengenali makrifat dan hakikat ini perlu kepada guru yang mursyid, guru yang benar. Jadi kalau dalam Masnawi itu dia banyak menceritakan tentang awliya-awliya. Ini perlu berguru dengan guru yang betul. Jadi banyaklah kisah-kisahnya. Jadi masyarakat sekeliling ketika itu dengki. Ia dengki dengan Jalaluddin Rumi kerana apa? Mereka merasakan bahawa gurunya ini telah dicuri. Masa dengan gurunya dah dicuri. Jadi mereka dengkilah dengan Syams Tabrizi. Sampailah satu masa mereka berkomplot membunuh Syams Tabrizi. Dikatakan Syams Tabrizi akhirnya dibunuh dan Jalaluddin Rumi setelah kehilangan Syams Tabrizi menangis sampai dikatakan, engkau telah pergi meninggalkanku, engkau pergi membawa sekali mata kepunyaanku, sekarang bagaimanakah sepatutnya aku menangisimu. Sangat bersedihlah. Sampaikan setelah kehilangan Syams Tabrizi, muncullah puisi-puisi hari ini yang kita kenal sebagai Masnawi. Sekian soalan yang pertama. Silakan Tuan Moderator. Ustaz, nama institusi tu kita tak berapa jelas Ustaz, agak perlahan suara. Speaker saya tak jelas? Tak, institusi yang Ustaz sebut tadi, masa tu je perlahan. Kita tak berapa dengar institusi yang Ustaz sebut. Oh, madrasah. Tak, yang akhir tu bila Ustaz sebut pada pemergian Syams Tabrizi muncul institusi yang kita kenal hari ni, diam, tak dengar. Putus kat situ. Okay, setelah pemergian Syams Tabrizi, muncullah karya seni yang kita panggil sebagai Masnawi. Jelas? Okey, jelas. Okey, maaf. Baik, kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Okey, kalau tengok dekat sini, apa antara baik-baik syair cinta Rumi yang menarik yang Ustaz boleh kongsikan secara ringkasnya dengan maksudnya yang tersendiri? Okey, baik. Terima kasih Tuan Moderator, Saudara Ustaz Faiz. Baik, sebenarnya banyak ya. Masnawi itu sendiri terdiri daripada 6 jilid. Dan Rumi juga menulis rubaiyat, menulis Dewan Syams Tabrizi. Orang juga menyalin perkataannya di dalam fihi mafi banyak. Jadi di sini saya sertakan kira-kira 11 syair. Jadi saya akan tengok masa lah. Mungkin kita ambil masa 15 minit ataupun 10 minit, paling lama pun. Okey, baik. Kita akan ceritakan satu demi satu syair yang pada saya menarik. Dan berserta makna yang pada pemahaman saya. Mudah-mudahan makna ini adalah makna yang betul lah, insyaAllah. Jadi katanya Jalaluddin Rumi, di dalam lautan cinta, diri melarut umpama garam. Jadi apa makna? Jadi di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita baca Masnawi, Rumi banyak menggunakan kisah Laila Majnun. Jadi sebab Rumi pakai kisah Laila Majnun dan Masnawi, jadi untuk kita lagi memahami syair-syair Rumi, saya pakailah cerita Laila Majnun untuk memahami baiknya. Jadi satu hari Majnun ni mendapat penyakit. Majnun ni Qais, dia mendapat penyakit. Qais ni sebenarnya dia selalu dah keluar masuk hutan, berkaki ayam. Jadi kalau sakit ni tak ada apa. Doktor-doktor bila tengok Majnun ni sakit, dia panggil. Dia kata Majnun, dia check Majnun ni, kata Majnun ni perlu dibedah. Kena bedah Majnun. Tapi Majnun kata jangan bedah aku. Jadi doktor-doktor ni pelik lah, sedangkan Majnun ni dah terbiasa dah sakit. Kata, kemudian tanya kenapa tak nak bedah. Kata Majnun, aku takut Laila terluka. Kata doktor-doktor tadi, Laila ni mana? Kata Majnun, di urat sarafku ini semua dah bercampur dengan Laila. Aku tak dapat membezakannya lagi. Jadi maknanya kalau seseorang itu jatuh cinta, dia seolah-olah menyatu dengan kekasihnya. Dia dengan kekasihnya sudah seakan-akan tidak ada beza. Kalau kita buat kajian psikologi, kajian pasangan pun begitu. Kalau seseorang itu duduk dalam masa yang sama, mereka akan ada persamaan. Dia katanya Rumi, tiada yang lebih gila daripada pecinta. Cinta membuatkannya pekak dan buta. Begitu juga keadaan cinta. Seorang pecinta itu, dia akan seperti orang yang, kalau dia kata, senang kata macam bodoh lah. Kan?
sanggup berkorban macam-macam. Kalau contoh top up, sanggup habiskan duit untuk top up, sanggup kita faham cerita itu apa. Jadi katanya Jalaluddin Rumi, ini satu bait yang popular lah sebab apa? Kita mendengarnya di dalam movie ayat-ayat cinta. Sekalipun cinta telah kuuraikan dan kujelaskan panjang lebar, namun jika cinta ku datangi, aku jadi malu pada keteranganku sendiri. Meskipun lidahku telah mampu menguraikan, namun tanpa lidah, cinta ternyata lebih terang. Sementara pena begitu tergesa-gesa menuliskannya. Kata-kata pecah berkeping-keping begitu sampai kepada cinta. Dalam menguraikan cinta, akal terbaring tak berdaya seperti keldai terbaring dalam lumpur. Jadi cinta ini walaupun kita pandai berbicara tentang cinta, kita pandai berpuisi cinta, belum tentu lagi kita faham cinta itu apa. Yang kata faham tak faham cinta itu apa, kita tak dapat bayangkan bagaimana hebatnya cinta sahabat Nabi SAW kepada Rasulullah sampai mereka dapat korbankan segala-galanya untuk Nabi. Bagaimana hebatnya cinta seseorang itu dapat korbankan segala-galanya. Di satu masa, khalifah di zaman Laila Majnun ini, dikatakan Laila Majnun ini berlaku di zaman Bani Umayyah. Ada yang mengatakan zaman Bani Abbasiyah. Ada juga yang mengatakan ini adalah fiksyen semata-mata. Di satu masa khalifah nak cari, dia terdengar tentang kisah Laila Majnun ni, dia nak tahu cantik sangat ke Laila ni sampai Majnun tergila-gila. Jadi khalifah ketika itu dikumpulkan semua perempuan-perempuan cantik di desa Laila. Dipanggillah Aminah, Saudah, Siti, semua dipanggil. Lepas tu dah dikumpulkan, dia datang macam Maduli, dia tengok, biasa je perempuan-perempuan ni, tak ada pun yang cantik sangat. Jadi dia panggil lah, rupanya ini dia, Laila. Jadi dia tanya kepada Laila, apa yang cantik sangat? Sampaikan, Majnun tergila-gila. Jawabnya Laila, kerana kamu bukan Majnun. Kerana khalifah bukan Majnun, dia tak mengerti. Dia harus melihat dengan mata Majnun, mata pecinta. Beauty is the eye apa? Beauty is the eye. Beauty is in the eye of the beholder. Dulu. Okay, kalau dalam Masnawi pun ada satu kisah. Dalam Masnawi ni ada satu kisah. Masnawi ni sebenarnya dia ada banyak alegori. Banyak. Ada bunyi apa ni? Bunyi. Dalam Masnawi ni ada banyak kisah. Salah satu kisahnya ada seorang perempuan ni, dia jatuh sakit. Bila dia jatuh sakit, doktor carilah apa puncanya. Jadi bila dia periksa tak dapat. Tak tahu puncanya apa. Tapi sakit perempuan ni. Jadi kemudiannya beberapa masa datanglah seorang alim. Dia nak cek. Dia rasa dia tahu apa penyakit perempuan ni. Jadi dia pegang nadi perempuan ni, dia periksa. Jadi disebutkan desa simpulan sampailah satu nama ni berdekup kencang dari perempuan ni. Tahulah si alim ini bahawa perempuan ini sebenarnya menderita sakit cinta. Jadi tuan-tuan, sakit cinta ini bukan fiksyen. Kerana saya pernah terbaca ada orang dia pernah meninggal dunia kerana heartbroken. Kerana heartbroken ni pun boleh menyebabkan sakit. Bahkan dalam beberapa kitab ulama menceritakan ada beberapa salafus soleh ini saking hebatnya cinta mereka kepada Allah sampai apabila terbukanya rahsia mereka terus meninggal dunia kerana kuatnya pedangan cinta. Jadi hanya orang yang jatuh cinta tahu cinta itu apa. Okey, kuis syair yang lain katanya Rumi. Ini pun sama daripada movie ayat-ayat cinta.
Cuma kalau dalam Masnawi tu versi dia sedikit berbeza lah. Jadi kalau dalam ayat-ayat cinta tu dia dah ubah sesuai sedikit. Dia katanya Rumi, kerana cinta duri menjadi mawar, kerana cinta cuka menjelma anggur segar. Kerana cinta keuntungan menjadi mahkota penawar, kerana cinta kemalangan menjelma keberuntungan. Kerana cinta rumah penjara tampak bak kedai mawar, kerana cinta hamparan debu tampak seperti taman. Kerana cinta api berkobar jadi cahaya yang menyeramkan. Kerana cinta setan berubah menjadi bidadari. Kerana cinta batu keras menjadi lembut bak merdeka. Kerana cinta duka cita menjadi riang gembira. Kerana cinta hantu berubah menjadi malaikat. Kerana cinta singa tak menakutkan seperti tikus. Kerana cinta sakit menjadi sihat. Kerana cinta amarah berubah menjadi ramah. Okay. Jadi satu masa, Kisah Majnun balik semula, satu masa orang lihat Majnun ni sedang berkasih sayang dengan seekor anjing. Dia bagi satu layanan special dekat seekor anjing ni. Majnun ni pun dah memang layan semua binatang dah, binatang-binatangnya, kawan-kawan dia. Jadi dia bagi satu layanan special kepada seekor anjing ni. Orang pun tanya, apa special sangat anjing ni? Jadi kata Majnun, kerana aku pernah melihat anjing ini di kotanya Laila. Hanya kerana dia lihat anjing itu berada di tempatnya Laila, maka dia layan anjing ini special. Ini kalau bahasan dia mendalam lah. Hanya kerana melihat sesuatu yang berkaitan dengan kekasih, maka kita teringat kepada kekasih. Contohnya apa? Contohnya seorang pejuang yang cintakan tanah airnya. Cintakan tanah airnya, maka kesusahan apa pun sanggup dia lalui. Siapa lagi? Datuk Bahaman, Mak Kilau. Mereka semua sanggup mati demi agama Raja Haji Fisabilillah dengan sebelah tangannya memegang kitab selawat dan la ilaha khairat. Sanggup mati syahid Fisabilillah melawan Belanda. Begitu juga cinta seorang ibu. Seorang ibu itu sanggup bertaruh nyawa kerana sayangnya kepada bayi, sayangnya kepada anak, sanggup mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan anak. Dan kalau ditanya lagi nak tak menyandung, kalau yang tak ada masalah lah, kata nak kerana cinta. Kalau kita tanya pula tentang seorang kekasih, seorang lelaki pun begitu, sanggup berkorban, sanggup bekerja keras, sanggup mengumpul hantaran ataupun sanggup bekerja keras mengumpul nafkah. Jadi baru-baru ni, zaman kita COVID ni, mudah-mudahan ramai diberikan pangan. Jadi
beralih kepada cinta Allah. Dengan syarat apa? Dengan syarat cinta kita adalah cinta yang ikhlas. Kerana cinta yang ikhlas itu adalah cinta yang mengorbankan diri sehingga akhirnya dia sedar bahawa pengorbanan yang betul-betul berbaloi, pengorbanan yang betul-betul abadi adalah pengorbanan dan cinta kepada ilah kita. Ini dah lagi 5 minit, insyaAllah lagi 5 minit. Jadi katanya Jalaluddin Rumi dalam bait yang lain, kamu lari daripada cinta kerana perkara yang memalukan. Apa yang kamu tahu tentang cinta kecuali nama? Cinta mempunyai 100 penghinaan dan kemegahan. Cinta datang ke tangan dengan jalan 100 pujuk rayu. Oleh sebab cinta itu setia, ia mahukan yang setia. Ia tidak melihat kepada kekasih yang tidak setia. Jadi kata ia tidak melihat kepada kekasih yang tidak setia. Jadi satu masa Majnun ni nak sangat berjumpa dengan Laila. Jadi dia untuk menyamarlah jadi spy, nak menyamar supaya orang tak tangkap dia, dia merangkak bersama dengan haiwan gembelaan, kambing, biri. Jadi walaupun baunya busuk, dia sanggup merangkak berjalan supaya orang tak nampak. Dia sanggup lagi pakai bulu kambing. Pakai bulu kambing supaya orang nampak, oh, dah macam kambing dah betul Majnun ni. Jadi sampailah dia ke pintu Laila. Dia melihatkan saja Majnun ni dah memang macam pengemis, dah memang macam binatang dah. Dia tanya, duhai kekasih hatiku, betapa sedihnya masa mudamu, apa sesungguhnya yang telah menimpamu? Mengapa engkau tidak berkasut dan menyamar sebagai pengemis? Mengapa engkau menangis? Jawabnya Majnun, seandainya bukan kerana engkau, tak sudi aku menangis. Berjalan tidak berkasut dari pintu ke pintu. Engkau berkata padaku betapa kasihan masa mudaku. Apakah engkau tidak tahu aku menangis bukan kerana menderita, melainkan kerana dirimu. Dalam hidup ini aku hanya menginginkan kebaikanmu. Jika seandainya kehidupanku dapat memuliakan dirimu, maka aku rela menyerahkan nyawaku. Ini cinta. Kerana itu tuan-tuan, seseorang yang tidak setia, maka dia tidak akan memahami cinta. Dia tidak akan memperoleh cinta. Itu kita ambil contoh daripada Qais dan Laila. Kalau kita ambil kisah daripada sirah Rasulullah SAW, Heraklius, Raja Byzantium. Jadi Heraklius ini sudah tahu tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dia sudah tahu dah Nabi Muhammad ini adalah Rasul yang benar, Rasul akhir zaman. Sudah terdapat di dalam kitab suci mereka. Tetapi apabila utusan Nabi Muhammad SAW datang kepada Heraklius, dia hanya menyimpan surat Rasulullah tapi tidak beriman. Bila Rasulullah tahu, Rasulullah kata alangkah, mafhumnya alangkah ruginya. Kenapa? Kerana Heraklius ni melihat sahabatnya Peter. Peter ni ketua kediri ketika itu mati dikeronyok sebab beriman kepada Rasulullah. Jadi dia takut kepada kematian, dia takut kepada penghinaan, walaupun dia cinta kepada Nabi akhir zaman. Mereka ni memang mencari Nabi akhir zaman, tetapi kerana mereka tidak boleh menerima penghinaan, kerana tak boleh Nabi yang lahir daripada bukan bangsa Yahudi, mereka tak berani menghadapi kematian, maka cinta mereka tidak berharga. Jadi kemudiannya, ada 2 minit ni, insyaAllah kita sikit. Tadi katanya Jalaluddin Rumi, apakah nyawa sehingga kamu harus menjadikannya sandaranmu? Tuhan akan menjadikan kamu hidup melalui cintanya. Mintalah daripadanya kehidupan cinta dan jangan minta untuk nyawa. Mintalah kerohanian, usah minta material. Dalam bait lain, setiap cinta kepada yang mati tidak kekal kerana yang sudah mati tidak akan kembali kepada kita. Cinta kepada yang hidup pada setiap saat lebih subur daripada kuduk dalam rohani dan musyahadah. Pilihlah cinta daripada Yang Maha Esa yang abadi, memberi kamu wain lagi menambah nyawa. Jadi di sini, maknanya cinta yang abadi, semua cinta, syair, kisah, puisi dalam Masnawi itu sebenarnya mengajak kita untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengarkan apa doa daripada Rabitul Adawiyah, seorang sufi. Apabila dia bermanja dengan Allah, dia kata, Ya Allah, asalkan engkau redha kepadaku, aku tidak peduli apa pun yang menimpaku. Ya Allah, ya Tuhanku, bintang-bintang telah menjelma indah, mata telah tidur nyenyak, semua pemilik telah menutup pintunya, dan inilah dudukku di hadapannya.
Satu lagi doa masyhur daripada Rabi'atul Adawiyah. Ya Allah, jika aku menyembahmu kerana takut neraka-Mu, bakarlah aku dengan api Jahannam. Dan jika aku menyembahmu kerana menginginkan syurga-Mu, palingkanlah aku darimu. Namun jika aku menyembahmu kerana demi cinta-Mu, jangan kau halangi aku untuk melihat wajah-Mu yang mulia. Jadi tuan-tuan, kata-kata Rabi'atul Adawiyah ini bukanlah menafikan sifat istighna Allah, tidak. Melainkan kata-kata ini adalah kata-kata seorang pecinta kepada kekasihnya. Kita pun tuan-tuan kalau dengar member kita berbual dengan awet ataupun dengar orang tu bermadu kasih, kita pun ya betul cakap macam ni kan, macam tak masuk akal pula, macam gila pula. Begitu juga mereka kekasih Allah. Apabila bermesra dengan Allah, bermunajat dengan Allah, bahasa mereka fikir. Ini adalah namanya munajat. Itu juga kalau kita lihat kata-kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apabila dia duduk di satu padang rumput, dia kata, ya Allah, alangkah baiknya aku dijadikan sebagai rumput sahaja. Kalau kita secara literalis memahami, macam Sayyidina Abu Bakar ini berkalau-kalau. Sedangkan kalau ini tidak dibolehkan. Tetapi sebenarnya Sayyidina Abu Bakar hanyalah bermunajat, bermesra dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ilahilastul firdausi a'la. Ilahilastul firdausi a'la. Itu adalah doa Abu Nawas. Ini juga adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi katanya Jalaluddin Rumi, kesyukuran untuk nikmat itu lebih manis daripada nikmat itu. Saya ulang, kesyukuran untuk nikmat itu lebih manis daripada nikmat itu. Mensyukuri nikmat yang kita ada itu adalah lebih manis daripada nikmat itu sendiri. Begitulah di syurga nanti, satu nikmat yang paling besar. Di syurga kan ada bidadari, ada makanan yang lazat, tidak pernah penat, tidak pernah merasa sedih, tidak pernah gundah gulana, tetapi yang paling nikmat sekali adalah memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Maha Suci Allah yang tidak menyerupai makhluknya dalam segi apapun. Allah SWT berfirman, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Gemetarlah hati mereka, ini sifatnya apa tuan-tuan? Sifatnya para pecinta. Bila disebutkan nama kekasih, maka berdeguplah jantung mereka. Berdetaklah jantung mereka kerana mengingati kekasih. Mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Jalaluddin Rumi, cinta ialah pengabdi segalanya. Dan aku diabdikan oleh cinta. Dengan kepahitan cinta, aku telah dijadikan manis seperti gula. Dalam bait lain, modal untuk pasaran duniawi ialah emas. Di sana, yakni akhirat, modal itu ialah cinta dan dua mata yang basah. Okey, demikian tadi beberapa syair daripada Jalaluddin Rumi. Di sini saya tutup dengan satu kisah berkenaan cintanya Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah SAW. Satu masa, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengaku mengisytiharkan keislaman dirinya di tengah-tengah Kaabah. Dia sedar Abu Bakar As-Siddiq ni orangnya kurus. Jadi bila kafir Quraisy ni dengar saja Abu Bakar mengaku masuk Islam, mereka terus menyerbu Abu Bakar As-Siddiq, membelasahnya sampai pingsan. Jadi bila bangun saja Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni daripada pingsan, yang ditanya bukanlah tentang keadaan dirinya. Dia ditanya, aku ni dah berapa lama ni pingsan ni? Aku ni macam mana? Aku ni ada patah gigi tak? Tetapi yang ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah, bagaimanakah keadaannya Rasulullah? Apakah Rasulullah selamat? Tidak ditanya bagaimanakah aku selamat. Ditanya bagaimanakah keadaan Rasulullah? Adakah Rasulullah selamat? Membayangkan agungnya cinta kepada baginda Nabi SAW. Jadi demikian tadi jawapan untuk soalan kedua. Silakan Tuan. Terima kasih Ustaz atas huraian yang begitu terperinci. Okay, kita beranjak pada soalan yang berikutnya. Tadi Ustaz banyak sebut tentang Mathnawi lah. Saya sendiri pun belum sempat berkesempatan baca Mathnawi. Jadi boleh Ustaz ceritakan dan perkenalkan kepada kita apa
isi kandungan Masnawi yang dikarang oleh Maulana Rumi. Silakan. Ya, terima kasih Tuan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Katanya Jalaluddin Rumi dalam Masnawi kami ialah gedung tauhid. Apa jua yang kamu lihat selain yang Maha Esa hanyalah berhala. Ni deep lah kata-katanya. Ni maknanya kalau orientalis quote apa pun kata-kata daripada Rumi, misquote. Kita rujuk balik kata-kata ni, kita boleh faham. Sebenarnya yang dimaksudkan adalah tauhid. Allah, Allahus Samad, Allahu Ahad. Jadi Masnawi ni dipanggil sebagai magnum opus, Rumi yang paling popular. Kalau kat Turki, manuskrip yang kedua terbanyak setelah Al-Quran yang Karim adalah Masnawi. Masnawi ni dia tersebar meluas lah. Kenapa Masnawi? Jadi Masnawi ni adalah buku syair. Al-Quran kitab suci memang tak ada challenge lah. Jadi kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengenalkan 8. Tak silap saya 8 atau 10. Saya ingat saya 8 lah. 8 kelebihan syair. Jadi salah satunya adalah, salah satulah kalau nak cerita satu-satu panjang. Salah satu kelebihan syair adalah ianya tidak memerlukan penekanan yang begitu mendalam terhadap tajwid. Dia katakan Quran kalau kita salah baca ataupun sengaja salah baca, kalau kita dalam belajar tu lainlah, kita dapat pahala dalam belajar, tapi kalau kita sengaja salah baca maka kita dosa. Manakala syair kalau kita salah baca tak berdosa. Sebab itu masyarakat Turki ni lidahnya lain dengan lidah bangsa Melayu. Lidah mereka Turki ni bukannya orang Arab Mereka adalah orang, kalau nak cerita pula mereka ada darah Tatar sikit. Kemudian dia bercampur dengan pengaruh Parsi. Ini orang Turki. Lidah mereka bukannya lidah Arab. Jadi kalau mereka membaca Al-Quran itu tidaklah sepasih orang Melayu ataupun orang Arab. Jadi yang pertama yang paling banyak manuskrip adalah Al-Quran. Yang kedua manuskrip terbanyak adalah Masnawi. Kerana dengan Masnawi itu mereka belajar tentang Islam. Dan Masnawi itu juga tuan-tuan jangan salah faham. Masnawi bukannya macam novel cinta ataupun buku puisi yang saja-saja kita baca, itu bukan. Masnawi ini adalah kata sarjana Maulawiyah, ini adalah tafsiran kepada Al-Quran. Contoh dia mengatakan Masnawi adalah Al-Quran dalam bahasa Parsi. Sebenarnya adalah tafsiran kepada Al-Quran. Apa tadi mengatakan dalam Khilafatul Utsmaniyah, kitab yang berpengaruh ada 3 setelah Al-Quran. Yang pertama Sahih Bukhari, yang kedua Asy-Syifa bi Hukm Mustafa Qadi Iyad, yang ketiga adalah Masnawi. Kita bukan Masnawi sajalah, ada 3 kitab ni, Sahih Bukhari kitab hadis, Asy-Syifa kitab tentang sirah Rasulullah, tentang kelebihan fadail Rasulullah, yang ketiga Masnawi. Jadi Masnawi ini dimulakan dengan apa? Saya baca buka sikit. Dimulakan dengan satu lafaz bin Syu'aini John Hikayat Mikonat Az Judaliha Hikayat Mikonat. Bahasa Parsi Ini bahasa Parsi tetapi sudah banyak diterjemah. Jadi itu permulaan Masnawi. Baris pertama Masnawi. Jadi manakala Al-Quran yang mula-mula diturunkan. Jadi ada perbezaan pendapat oleh ulama apa yang mula-mula diturunkan kepada Rasulullah SAW. Jadi salah satunya mengatakan yang pertama diturunkan adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Jadi apa tafsiran? Apa tafsiran yang digunakan Masnawi? Jadi jikalau Al-Quran bermula dengan perkataan bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, maka Masnawi bermula dengan perkataan dengarlah. Seruling ini betapa ia mengadu, ia sedang menceritakan satu kisah mengenai perpisahan. Ini sangat menariklah. Saya ceritakan sedikit tentang dia riwayat yang pertama. Dia ada banyak cerita dalam Masnawi ni. Cerita pertama adalah tentang seruling, kehidupan seruling. Jadi diceritakan bahawa seruling ini dia berasal daripada satu hutan ni, kawasan hutan. Dia ditebang daripada asalnya, daripada akarnya, dan dia bawa ke tempat lain, tempat yang asing. Kemudian seruling itu ditebuk dan dilubangkan, dipotong, ditebuk, dilubangkan. Dan lagu yang dimainkan oleh seruling itu adalah lagu sayu, lagu perpisahan, lagu kerinduan. Rindukan apa? Seruling ini rindukan asal usulnya. Jadi sebenarnya Jalaluddin Rumi ini menceritakan bahawa setiap manusia, setiap hidupan, setiap daripada kita, kafir atau muslim,
mukmin atau munafik, semuanya di dalam hati, jauh di sudut hati, ada kerinduan kepada Tuhan. Ada kerinduan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita, tuan-tuan, kalaulah katalah kita mempunyai segala-galanya dalam dunia ini, kita masih tidak lagi merasa tenteram. Kerana apa? Ada satu sudut dalam hati kita, iaitu perpisahan, kesengsaraan, kerinduan kepada pertemuan asal kita. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan itu. Di alam azali. Kata Jalaluddin, kita merindui alam azali di hari alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhan kamu? Dan kita semua di alam azali, di alam arwah, alam roh menjawab, bahkan bala ya Allah. Bahkan ya Allah, engkaulah Tuhan kami. Di sini aulia menterjemahkan perkataan bala, alastu bi rabbikum. Kita menjawab bala adalah sebagai bala. Bala maknanya ya, dan syarat maksudnya ya, bahkan. Dia juga ditafsirkan sebagai bala. Maknanya apabila kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita, kita juga bersedia diuji dan dilayan sebagai hamba. Kita juga bersedia menjadi hambanya dan diperlakukan apa sahaja. Maka kita diturunkan ke dunia. Dan ke dunia ini adalah suatu perjalanan yang panjang. Perjalanan panjang ini menerbitkan kerinduan kita kepada asal usul kita, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta kita. Jadi di sini ya, perkaitan di antara Al-Quranul Karim dengan Masnawi. Kalau Al-Quran mengatakan Iqra', bacalah. Masnawi mengatakan bin Syu'aini John hikayat Nikonat. Dengarlah seruling ini betapa ia mengadu. Jadi Masnawi ini ada banyak kisah. Jadi kalau kita baca, kalau kita beli The Essential Rumi, tulisan Kolmil Baks, nanti saya akan ceritakan dalam soalan yang lain berkenaan tentang orientalis. Dia akan banyak cerita tentang macam-macam lah cerita. Kata satu quote yang saya jumpa ni, my poem is for Allah, not for your girlfriend. Kenapa? Macam mana boleh misquote tu? Jadi dalam salah satu manuskrip, cetakan lama Masnawi ni, anak kepada Jalaluddin Rumi, Sultan Walad, dia ada buat komentar. Dia tulis kat pen merah atas tulisan ayah dia. Dia tulis pen merah, komentar. Dia orang tanya dekat Sultan Walad, anak Jalaluddin Rumi ni. Dia selepas Jalaluddin Rumi meninggal dunia, yang menggantikan tempat Rumi adalah anaknya ini. Jadi Sultan Walad jawab, kerana orang ramai ni bodoh. Si Rumi ni bukannya nak fokus kepada jalan cerita. Dia bukannya nak cerita pasal seruling, bukannya nak pasal lagu seruling tu, bukannya pasal raja, bukannya pasal cinta itu, bukannya pasal itu ini. Yang dimaksudkan adalah diri kamu sendiri. Kamulah seruling itu. Kamulah cinta itu. Maksudnya Masnawi ini adalah seolah cermin kita untuk kita mencerminkan diri. Dalam Masnawi sendiri, ini saya jumpa dalam, tak silap, Masnawi 4 ataupun Masnawi 5. Dia ada 6 bab. Jadi saya sempat baca sekali imbas lah. Satu-satu masa PKP yang pertama tahun lepas. Alhamdulillah. Jadi salah satu kisah tu, Rumi membayangkan Masnawi ini seperti kedai baju. Kalau kita pergi kedai baju, dia ada banyak kain, dia ada gunting, dia ada pembaris, dia ada macam-macam alatan. Tetapi kedai baju itu bukannya kedai kain, dia bukannya kedai gunting, dia bukannya kedai pembaris, dia adalah kedai buat baju. Maknanya apa yang kita jumpa dalam Masnawi itu, walaupun cerita ini, itu bukanlah tujuan. Dia ada maksud yang tersendiri. Begitu. Jadi salah satu kata yang penting, satu kunci kata yang penting untuk kita memahami Masnawi adalah man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal akan dirinya, mengenal ia akan Tuhannya. Jadi maksud, siapa yang mengenal akan kelemahan dirinya, maka mengenal akan keagungan Tuhannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Tuhan kita datang dan kepada Tuhan kita kembali. Silakan Tuan Moderator. Terima kasih Ustaz. Okey. Sebelum saya beranjak pada soalan kita, ada soalan pembaca yang saya ingat saya boleh selitkan sebab dia agak berkaitan lah dengan persoalan yang dibincangkan tadi tentang Masnawi. Soalan yang ditanyakan oleh pembaca kita, fihi ma fihi, ditulis oleh Syekh Rumi sendiri ataupun anaknya selepas terinspirasi daripada Masnawi, dan kenapa Masnawi ni lebih masyhur berbanding Diwani Syams Tabrizi? Okey, baik. Terima kasih Tuan Moderator dan terima kasih kepada pembaca. Apa nama pembaca? Nazirah. Okey, tak apa. Terima kasih.
Apa Naura? Nazirah. Okey, terima kasih saudari Nazira. Jadi apa tadi Masnawi ni? Jadi Masnawi dan Fihi Mafihi dan Dewan Syams Tabrizi. Fihi Mafihi yang saya baca daripada prakata penulis. Saya baca daripada cetakan Zaman. Ambil yang kat rumah ni tak apalah. Cetakan Zaman dia terjemah daripada cetakan Damsyik. Cetakan Syria. Jadi kalau kita baca cetakan A.G. Arbery agak berbeza. Mungkin saudari baca cetakan A.G. Arbery. Dia agak berbeza. Jadi Fihi Mafihi ni bila akan bercerita, bersyair, dia akan terus bila bidayah, bidahah. Dia akan terus cakap dan orang akan tuliskan. Okay, jadi Fihi Mafihi ni adalah kata-kata Rumi, khutbah-khutbah Rumi. Dia pergi sana, pergi sini, dia cakap itu, cakap ini. Dia orang tulis kata-katanya. Itu Fihi Mafihi. Jadi kenapa Masnawi lebih popular daripada Fihi Mafihi? Fihi Mafihi susah nak dihilangkan nilai Islam padanya. Masnawi senang. Cerita tentang cinta. Jadi Masnawi ini dia tidak direct. Dia tidak direct. Dia adalah sastra. Fihi Mafihi adalah khutbah. Dia direct. Jadi kita tak boleh nak seleweng. Kita susah nak seleweng. A.J. Arbery pun dia tak boleh hilangkan nilai keislaman. Dia orientalis. Jadi tidak semua orientalis itu jahat. Mereka mungkin hanya salah faham. Itu perkara biasa manusia. Jadi A.J. Arbery salah satu takut ambil masa sekejap ya. Salah satu perbezaan besar yang kita dapat pastikan antara terjemahan orang Islam dan orientalis adalah mereka mengubah beberapa perkataan. Antaranya God ditukar kepada beloved. Memang maknanya kekasih. Memang Rumi ada menggunakan nama kekasih yang merujuk kepada Allah. Tetapi jika semua tukar kepada beloved, maka hilanglah tujuan. Jadi satu lagi A.J. Arbery dalam Fihi Mafihi menukarkan istilah, memakai istilah friend, kawan. Sedangkan istilah yang sebenar adalah wali. Awliya ala awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali. Jadi wali ini ditukarkan kepada friend, kawan. Jadi nilainya berbezalah. Wali darjatnya lain. Kawan darjatnya lain. Itu berbeza. Jadi itu kenapa Masnawi lebih popular kerana ianya mudah dipotong-potong. Antara yang popular adalah semua dapat memahami. Dia selain Dewan Syams Tabrizi, Dewan Syams Tabrizi lah yang paling sukar sekali untuk memahami. Ada satu lagi karya Rumi, Rubaiyat. Rubaiyat ni pun agak nadir, tapi saya pernah jumpa cetakannya di Mesir. Saya menyesal sampai hari ni tak beli sebab mahal. Tapi masa dia duit tu cuma pakai untuk makan kan. Menyesal lah tak beli, ada jumpa kat Mesir dulu. Rubaiyat juga adalah satu yang nadir dan kata-kata daripada Jalaluddin Rumi. Okey, sekian. Silakan Tuan Moderator sambung. Okay, baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Okey, kita berganjak pada soalan berikutnya. Tadi Ustaz banyak cerita pasal Laila Majnun ni dalam iaitu dia menjadi pelambangan dalam Masnawi. Boleh Ustaz ringkaskan cerita pelambangan tentang Laila Majnun ni? Katanya Jalaluddin Rumi dalam Dewan Syams Tabrizi. Ini memang dipetik daripada Dewan Syams Tabrizi. Ini saya ambil daripada talk Dr. Omid Safi dekat Zaituna. Dr. Omid Safi ni bukan dia yang talk lah, dia seorang lagi panelis. Dia cakap tentang petikan Rumi. Dia katanya Jalaluddin Rumi dalam Dewan Syams Tabrizi, cinta yang sejatinya hidup adalah kepada Al-Hayy. Manakala cinta kepada makhluk bagaikan sarang labah-labah. Bezanya aku dengan Majnun ada satu.
kami sama-sama mendambakan cinta. Tetapi dia merasakan di sini checkmate lah. Tak perlu penjelasan lebih lanjut. Maknanya Laila Majnun ni hanyalah satu perlambangan mengenai betapa rendahnya cinta di dunia ini. Seolah kita macam bila kita baca terjemahan orientalis tentang Mesnawi ni, seolah cinta kepada manusia, cinta kepada awet, cinta kepada boyfriend, cinta kepada ex-girlfriend. Itu adalah cinta yang paling agung. Tapi rupa-rupanya dalam Jamal Syams Tirmizi, Rumi mengatakan bahawa Laila dan Majnun dua dah mati. Bahkan kalau ikut kisah, Majnun ni tak dapat bersama pun dengan Laila. Majnun ni meninggal mati di atas kuburnya Laila kerana menangis tak dapat bersama dengan Laila. Jadi di sini nak menunjukkan bahawa alangkah rendahnya cinta di dunia ini dan alangkah abadinya cinta kepada Maula. Kalau engkau mencintai Maula, engkaulah Laila. Jadi Laila Majnun ini adalah perlambangan kepada isyq majazi dan isyq hakiki. Isyq majazi adalah cinta yang fatamorgana. Ini adalah perlambangan seolah-olah cinta kanak-kanak. Seolah-olah cinta monyet, cinta main-main. Sedangkan isyq hakiki adalah cinta yang abadi, yang kekal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pembahasan tentang cinta ini berada di dalam, antaranya berada di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Seperti mana yang saya katakan, silsilah sanad keilmuan Maulana Jalaluddin Rumi bersambung dengan Imam Al-Ghazali. Kalau kita tengok, nanti insya-Allah kalau terbit buku tentang Rumi, terbitan di Purchase, mudah-mudahan insya-Allah kita boleh, tuan-tuan, saudara-saudari boleh cek lah berkenaan tentang silsilah sanad keilmuannya. Dia bersambung dengan Imam Al-Ghazali. Imam Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali itu sudah pun menterjemahkan, menceritakan apa yang terdapat dalam Masnawi. Jadi kalau kita tak dapat baca Masnawi, Ustaz Faiz, jangan bersedih hati, jangan merasa terkilan, tak perlu. Kerana apa yang terdapat dalam Masnawi juga terdapat dalam Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Dia kata Imam Al-Ghazali, bagaimana pula cinta kepada isteri? Bagaimana pula cinta pada isteri lah dalam Ihya Ulumuddin. Kata Imam Al-Ghazali memetik kata-kata ulama yang katanya bahawa cinta kepada isteri itu tidak dikira sebagai duniawi. Bagaimana? Kerana dengan cinta kepada isteri itu, dengan berhubung dengan isteri itu, ia mengelakkan si suami itu daripada melakukan maksiat di luar. Dan kerana isteri itu dia terselamat daripada melakukan maksiat, maka apa-apa saja yang menyelamatkan diri daripada perbuatan maksiat, maka ini adalah jalan kepada Allah. Maka cinta kepada isteri juga adalah cinta kepada Allah. Sekian, silakan Tuan Moderator. Okey, terima kasih Ustaz. Jadi Ustaz boleh cadangkan buku-buku pemula untuk orang yang baru nak baca berkenaan Maulana Rumi. Jadi untuk buku pemula, kalau nak bahasa Melayu, saya tak dapat nak cadangkan. Kalau bahasa Inggeris, saya cadangkan buku Rumi, The Rumi Daybook, tulisan Kabir N. Kamil Helminski. Terbitan Shambhala, Boston and London. Jadi kalau buku, kalau buku bahasa Melayu, kalau buku bahasa Melayu, di satu syarikat ni, dia terbitkan tajuk Love Like Rumi, tulisan Haidar Bagir. Tapi Haidar Bagir ni, dia ambil terjemahan Coleman Bucks. Jadi kalau macam nak baca saja tak ada masalah. Baca saja tak ada masalah lah, memang tak ada masalah pun. Cuma kalau untuk kita faham maksud yang sebenarnya nak disampaikan oleh Rumi, saudara-saudari boleh baca buku Terapi Masnawi. Ini dah diterjemahkan dalam bahasa Melayu, tulisan Dr. Nevzat Tarhan. Tadi terbitan Qaf Media. Jadi tadi berkenaan tentang buku-buku komentar. Ada satu lagi buku yang terbaik. Jadi buku ni yang selalu saya pakai dalam talk. Kalau sebelum ni saya pernah bagi talk 2 kali, satu kat DQ, satu kat Mesir. Jadi tajuknya adalah Fundamentals of Rumi's Thought. Tulisan Sefik Jan, terbitan Tugro Books. Jadi buku ni boleh didapati di macam mana booth Turki.
Saya beli ni masa dekat Pesta Buku Mesir, dekat kedai cawangan Turki macam tu lah. Okay, baik. Manakala berkenaan tentang Masnawi itu sendiri. Masnawi itu sendiri, tuan-tuan, saudara-saudari boleh dapatkan yang terbaik terbitan DBP. Tapi itu mahal lah. Saya masih dalam wishlist lagi. Kalau ada orang belikan, alhamdulillah. Jadi saya sendiri saya ambil daripada terbitan Konya. Jadi yang saya fahamkan DBP dari kerjasama dengan Konya, dengan Turki, itu terbit ni kat Turki. Saya fahamkan tulisan terjemahan Profesor Dr. Syed Muhammad Ajmal bin Abdul Razak Al-Idrus. Terjemahan ini saya percayalah. Kerana apa? Dr. Syed Muhammad Ajmal, semoga Allah merahmati rohnya, kembali ke rahmatullah, adalah menuntut ilmu dengan Syed Naqi Al-Atas. Orang istek ni, faham, yang saya faham. Jadi itu berkenaan tentang terjemahan bahasa Melayu. Manakala terjemahan bahasa Inggeris, tuan-tuan boleh dapatkan terjemahan Jawid Mujadidi. Jawid Mujadidi ni terjemahan barulah, baru lagi. Tapi apapun Masnawi ini tuan-tuan ada dekat playbook. Dekat playbook satu lagi kalau tak effort ataupun tak dapat nak beli, boleh baca dekat Dar Al-Masnawi. Google je, Google Dar Al-Masnawi, DAR/ALMASNAVI. Lebih kurang gitulah Google. Nanti kat situ ada Masnawi secara percuma. Itu memang dibuat oleh sarjana Masnawi. Jadi tak ada masalah pada saya lah. Pada pendapat saya tidak ada masalah kalau kita nak memulakan pembacaan dengan orientalis. Dengan syarat kalau kita nak menyelamatkan fikrah kita, fahaman kita, baca juga buku-buku komentar yang betul daripada sarjana Muslim itu sendiri. Itu dia. Ya Tuan Moderator. Okey, maaf saya ke dapur sekejap tadi ambil air. Okey, kita pergi minum ke dulu. ya. Tak apa, minum dulu. Tak apa. Okey, saya selitkan soalan pembaca sebab saya takut terlepas nanti. Jadi saya masukkan juga soalan pembaca yang lain. Okey. Ustaz, ada pembaca yang tanya apakah yang dimaksudkan dengan Rumi out beyond ideas of wrongdoing and right doing, there's a field, I'll meet you there. Katanya dia pun tak pasti terjemahan dia dalam bahasa Melayu apa dia. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya adalah terjemahan Coleman Bucks. Ini adalah terjemahan orientalis. Out beyond ideas of wrongdoing and right doing, there is a field, I'll meet you there. Sedangkan terjemahan daripada bahasa Parsi, kalau kita terjemah ke bahasa Melayu, terjemahan asal bermakna, tadi kan out beyond ideas, di luar daripada pemikiran, salah dan betul, ada satu lapangan, aku akan jumpa kau kat sana. Itu terjemahan daripada Coleman Bucks. Kalau terjemahan yang asli, yang asalnya adalah di luar daripada kufur dan Islam. Ada satu lapangan, di situ, di lapangan itu, semangat kita meningkat. Apabila orang beriman sampai di sana, dia akan bersujud. Tiada kufur dan tiada Islam di sana. Tiada kufur dan tiada Islam di lapangan itu. Kalau kita nak baca secara transliterasi lah, saya akan hanya kata di luar pemanggil melangkaui iman dan kufur, ada satu lapangan. Saya biasa kata macam tu je lah. Baik, sebenarnya Coleman Bucks menterjemahkannya secara umum. Dia menjadikan sesuatu yang khusus itu menjadi umum. Kufur, dia terjemahkannya kepada orang doing. Islam, dia terjemahkannya kepada right doing. Jadi bila dia terjemah macam tu, dia pula ringkaskan lagi kat bawah tu, maka hilang maknanya. Kita pun, ni mistake ni, tak faham ni. Sedangkan kalau kita rujuk sarjana Islam, sebenarnya banyak ya syarah Masnawi yang saya jumpa dekat Mesir, cuma tak mampu je. Jadi banyak sebenarnya syarah Masnawi dekat Mesir, sarjana Islam banyak mensyarahkan Masnawi. Sebenarnya yang dimaksudkan ruang yang melangkaui Islam dan kufur ini adalah alam akhirat. Sementara lapangan yang dimaksudkan Rumi ini, kata guru kami, adalah suatu lapangan taman bunga yang berada di antara tempat hisab
dengan syurga. Kalau kita nak masuk syurga ni, kita akan berjalan di suatu taman bunga. Sebelum masuk syurga, ada satu lapangan. Di lapangan itu, orang beriman akan sujud. Dan di lapangan itu tidak ada kufur dan tidak ada Islam. Maknanya apa? Bukanlah ketika itu Islam kufur tak ada. Bukan. Maknanya setiap orang telah melihat Allah. Dan maksudnya Allah yang tidak menyerupai apa tu. Setiap orang sama ada agama apa pun dia, siapa pun dia, bangsa apa pun dia, semuanya melihat Allah. Jadi kalau maka di situ takrifan takrif ataupun istilah iman dan kufur itu berbeza. Kalau kita mana iman, kita percaya kepada benda yang gaib. Kufur menutup, kita tak percaya benda itu. Tetapi semua orang melihat Allah, maka ketika itu takrifan iman dan kufur sudah berbeza. Iman itu yang berharga adalah iman sebelum mati. Dan kufur itu juga kalau tidak beriman dengan Allah, maka kufur. Maka apabila sampai di situ, tiada lagi kufur dan Islam. Kerana semua melihat Allah. Hanya mereka semua ini dihisap, ditimbang amalannya dengan apa yang dilakukannya di dunia. Dan lapangan tadi yang seperti saya katakanlah, lapangan yang dimaksudkan adalah suatu lapangan bunga, taman bunga yang dilalui oleh orang-orang beriman sebelum masuk ke dalam syurga. Okey. Itulah ada soalan tentang ni, jelas ke? Jelas rasanya insya-Allah Ustaz. Okey, kita beralih kepada soalan berikutnya. Okey, boleh Ustaz terangkan juga tentang fahaman New Age yang sering dikaitkan dengan mengarungi. Sejauh mana kebenarannya dan apa dia fahaman New Age ni sebenarnya? Baik, di sini saya petik satu wirid munajat Jalaluddin Rumi, satu doa munajat Jalaluddin Rumi yang dinamakan sebagai Hizbul Ghayat. Kalau Maulana Jalaluddin Rumi qaddasallahu sirruh, ilahi maqsudi ridaka wa liqaka yassirhu mali, Allahumma a'tini su'li anta ta'lamu ma fi qalbi wa la tahtaju ila maqali, ya ghiyasal mustaghisin aghisna, istajib du'a'ana wa tadarru'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhanku yang menjadi tujuanku, berikan kemudahan bagiku pada redamu dan ketika bertemu denganmu kelak. Wahai Tuhanku, kurniakan kepadaku permintaanku, sungguh engkau maha mengetahui segala apa yang terpendam bahkan terlintas di hatiku tanpa berhajat kepada penjelasanku. Wahai yang memberi pertolongan kepada golongan yang meminta pertolongan, bantulah kami. Kabulkanlah doa-doa kami dan pengabdian kami dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang maha penyayang, maha pemberi rahmat. Jadi kalau nak panjanglah sebenarnya Hizbul Ghayat ni, mungkin kira-kira kalau kita bacakan mungkin ambil masa 5 minit, jadi saya ringkaskan. Jadi New Age Movement ni adalah suatu gerakan yang kalau kita ringkaskan pemahamannya adalah suatu gerakan kerohanian tanpa agama. Dia mengakui Tuhan, tetapi Tuhan itu adalah sesuatu yang mungkin kadang-kadang dipanggil sebagai universe. Kadang-kadang Tuhan dipanggil sebagai suatu force, suatu kuasa yang tidak difahami. Berbeza dengan Islam, kita memanggil sebagai Allah, Tuhan, Tuhanlah. Bukannya universe, bukannya force. Bahkan ada yang menganggap sebagai getaran. Getaran ini setengah orang menyelewengkannya di dalam law of attraction. Saya tak kata semua law of attraction itu salah, tidak. Kalau dari segi motivasi, ada beberapa perkara yang bagus untuk kita baca. Tetapi jikalau law of attraction itu dikaitkan, digunakan daripada fikrah, daripada pemahaman worldview New Age, dia jadi pelik. Katanya kita ni ada getaran. Sedangkan kalau akidah kita, akidah Rumi